Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa pada video yang ketiga untuk pembelajaran murid-murid kelas saya daripada Sekolah Kebangsaan Bangsa, kelas 5D5 dan 5 Firuz. Okey. Saya amat berharap murid-murid telah berjaya menyelesaikan soalan-soalan yang saya telah kemukakan daripada dua video yang sebelum ini, iaitu masa dan waktu bahagian pengenalan dan juga masa dan waktu untuk operasi tambah. Hari ini merupakan video yang ketiga yang akan saya terangkan bagi topik masa dan waktu melibatkan operasi tolak. Okey, tapi sebelum itu saya nak ingatkan kepada semua murid-murid agar menjawab soalan yang bagi dua topik yang sebelum ini terlebih dahulu. Okey, melalui respon saya kurang mendapat respon daripada murid-murid. Walaupun saya telah pesan sama ada murid-murid boleh tinggalkan WhatsApp dengan bertanya jika ada sebarang masalah, ataupun jika murid-murid telah siap, saya amat berharap untuk murid-murid dapat kongsikan gambar melalui WhatsApp bahawasanya murid-murid telah berjaya menyelesaikan semua soalan yang saya tugaskan sebelum ini. Jadi tanpa membuang masa, kita terus ke topik hari ini, iaitu masa dan waktu bagi operasi tolak. Okey. Bagi operasi tolak masa dan waktu, kita masih lagi guna kaedah yang sama. Dalam semua operasi masa dan waktu, kita akan gunakan kaedah blok ataupun Big T yang telah saya perkenalkan dalam topik tambah masa dan waktu. Okey. Tapi untuk masa dan waktu bagi operasi tolak, saya letakkan dua kunci utama. Okey? Dua kunci utama, iaitu yang pertama, sebelum murid-murid menjawab menggunakan kaedah blok, mengira menggunakan kaedah blok, semak dahulu ataupun rujuk kehendak jawapan. Sama ada jawapan tu mengkehendaki jawapan dalam satu unit ataupun jawapan yang dikehendaki ialah dalam dua unit. Jadi sebelum buat sebarang pengiraan, semak dahulu kehendak jawapan. Dia nak dalam satu unit ataupun dua unit. Okey? Yang kedua, kunci yang kedua ialah semak keseluruhan nombor. Bila murid-murid dah tulis dalam blok, bila nak mengira nanti, jangan terus kira. Sebaliknya, murid perlu semak keseluruhan nombor. Okey? Sama ada boleh ditolak ataupun tak boleh. Nombor besar tolak nombor kecil ke, ataupun nombor kecil tolak dengan nombor besar. Okey, jadi semak keseluruhan nombor. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut menggunakan contoh sebentar lagi. Okey, kemudian perkara lain yang saya nak tekankan kat sini adalah kaedah. Okey, jika soalan yang hendak dijawab tu adalah jenis nilai besar tolak nilai kecil, mudah saja, ini untuk aras yang rendah. Tolak saja seperti biasa mengikut blok. Okey, tapi jika nilai kecil tolak nilai besar, ada beberapa perkara yang murid-murid perlu ikuti, iaitu minta ataupun pinjam, istilah yang selalu murid-murid gunakan. Okey, minta daripada blok sebelah atau unit sebelah. Contohnya unit yang terlibat adalah tahun dan dekad. Jadi tahun kecil tolak dengan tahun besar tak boleh, minta daripada unit sebelah iaitu dekad. Okey, selepas minta akan ada pertukaran unit. Okey, jadi daripada dekad akan perlu tukar kepada unit tahun. Selepas itu, selepas dah ditukarkan unit berkenaan, kita gabungkan dengan unit asal, nilai asal tahun tadi. Okey, jangan risau, murid akan lebih faham bila saya terangkan menggunakan
contoh soalan sebentar. Okey. Okey, sekarang kita bergerak ke contoh yang pertama, situasi 1, iaitu nilai besar tolak nilai kecil. Okey. Contohnya di sini yang telah saya sediakan adalah 12 abad 64 tahun tolak 7 abad 38 tahun. Jawapan nak dalam abad dan tahun. Ingat dua kunci yang telah saya katakan tadi sebelum mengira. Kunci pertama rujuk pada kehendak jawapan. Okey, jawapan nak dalam 2 unit dan soalan juga dalam nilai 2 unit. Abad dan tahun, jawapan pun abad dan tahun. Abad dan tahun, abad dan tahun. Jadi tak ada masalah. Boleh terus buat blok, iaitu blok abad dan blok tahun. Dan juga terus masukkan nilai mengikut nilai yang dinyatakan dalam soalan, iaitu 12 abad dalam blok abad, 64 dalam blok tahun. Ditolak dengan 5 abad dan 38 tahun. Mesti ikut blok. Alright, kita nak buat pengiraan. Jadi ingat kunci kedua bagi pengiraan tolak adalah selepas kita tengok jawapannya hendak dalam 2 unit, kita tengok kunci kedua, semak keseluruhan nombor bila kita nak tolak. 64 adalah keseluruhan nombor. Okey, nak ditolak dengan 38. Jadi 64 adalah lebih besar daripada 38. Jadi kita boleh tolak seperti biasa. Cuma jangan masuk dalam blok abad. Okey, kira ikut blok masing-masing. 4 tolak 8 tak boleh. Seperti biasa, ni kaedah biasa saja. Minta daripada 6. 6 jadi 5. Dan 4 menjadi 14. Okey. Lupa saya nak pesan tadi. Dalam operasi tolak, masa dan waktu, saya suka nak syorkan kepada murid-murid untuk tinggalkan satu ruang di bahagian atas ini. Okey. Kerana terdapat beberapa soalan yang kita perlukan kita tulis suatu nilai yang baru di bahagian atas. Jadi kalau kita tak tinggalkan ruang, takut kita terlalu sempit dan berlaku kecuaian dalam pengiraan kita. Jadi tinggalkanlah ruang satu baris untuk sebarang pengiraan operasi tolak melibatkan masa dan waktu. Okey, saya sambung. Jadi kat sini nilai 4 dah menjadi 14, 14 tolak 8 jika murid-murid tak boleh mencongak. Seperti biasa kita guna kaedah jari. 10 jari dalam hati ada 4. 14 buang 8. Okey, dalam hati ada 4, buka balik 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dapat 6. Dapat 6 di sini untuk SAR 6. 5 tolak 3 tak ada masalah, dapat 2. Congak sahaja. Dapat nilai 26 tahun. Kita ke nilai abad. 12 tolak 5. Okey. Sekaliguslah 12 tolak 5. 2 tolak 5 tak boleh. Minta daripada 1, 1 jadi sifar. 2 ini jadi 12. Jadi buka 10 jari dalam hati ada 2. Tolak 5. Ada 5 dan buka yang dalam hati ada 2. Buka lagi 2. Gabung dapat 7. Jadi 7. Sifar tolak tak ada apa-apa, dapat sifar lah. Jadi jawapan untuk situasi pertama adalah 7 abad 26 tahun. Ada sebarang pertukaran unit kerana jawapan juga nak dalam abad dan juga nak dalam tahun. Jadi kita kekal dengan jawapan ini. 7 abad 26 tahun. Kita bergerak ke soalan bagi situasi yang kedua, iaitu nilai kecil tolak nilai besar. Nombor yang saya telah pilih ialah 48 dekad tolak dengan 9 dekad 3 tahun tolak dengan 16 dekad 10 tahun, melibatkan 3 nombor. Okey, jawapan nak dalam dekad dan tahun. Okey, jadi kita tengok pada soalan berkenaan.
Soalan ini nombor pertamanya hanya ada 1 unit, nombor kedua ada 2 unit dekad dan tahun, nombor ketiga ada 2 unit. Dan ingat kunci pertama bagi operasi tolak masa dan waktu, semak atau rujuk dulu jawapan. Nak 1 unit atau 2 unit. Okey, jadi soalan ini nak dalam jawapan bagi soalan ini nak dalam 2 unit. Dan soalannya juga melibatkan 2 unit yang kali ini satu saja yang melibatkan 1 unit. Jadi kita tak perlu tukar kita tak perlu buat sebarang pertukaran unit. Kita boleh terus buat dalam kaedah blok. Okey, kali ini kita buka blok dekad dan tahun, tinggalkan ruang kosong, masukkan nilai. Nilai pertama ialah 48 dekad. Jadi masukkan 48 di ruang dekad. Jangan masukkan di ruang tahun. Okey. Jika master masuk dalam ruang tahun, dah jadi salah lah. Okey, masuk di ruang dekad kerana soalannya adalah dekad. Jadi apa yang kita perlu tulis dengan ruang tahun ini? Jadi tak ada nilai untuk tahun, maka kita tulis saja sifar. 48 dekad, sifar tahun. Tolak dengan 9 dekad 3 tahun. Ingat, kena ikut pasangan. 3 ni pun tak boleh kita tertulis di bahagian atas. Ini pun merupakan suatu kesalahan. Nombor kedua adalah ataupun nilai kedua adalah 9 dekad 3 tahun. Jadi kita perlu tulis secara berpasangan. 9 dekad 3 tahun di sini. Jadi di sini adalah sifar. Kita tak boleh ubah kedudukan. Barulah kita nak tolakkan. Kita selesaikan satu per satu terlebih dahulu. Okey. Sekarang kita dah semak kunci pertama, iaitu soalan jawapannya dalam 2 unit. Jadi kita boleh terus buat pengiraan mengikut blok. Kunci kedua, sebelum buat pengiraan, semak kuncinya dahulu. Kunci kedua adalah semak keseluruhan nombor sebelum kita mengira. Jadi keseluruhan nombor adalah sifar. Nak tolak dengan 3. Kecil tolak dengan besar. Tak boleh lah. Okey. Jadi kita perlu minta daripada unit sebelah. Okey, seperti yang saya nyatakan dalam nota ini. Jika kecil, nilai kecil tolak nilai besar, minta dari blok sebelah ataupun unit sebelah. Minta daripada dekad lah maksudnya. Minta daripada dekad 48 dekad. Apa yang berlaku pada dekad? Dekad akan berkurang sebanyak 1 dekad kurang. Menjadi daripada 48 jadi 47. Dah kurang 1 dekad. Selepas minta dari blok sebelah, tukar unit. Okey. Tukar unit maksudnya daripada dekad, 1 dekad kita minta tadi pergi ke tahun, dah bertukar unit. Okey, 1 dekad pergi ke tahun bersamaan dengan berapa tahun? Okey, kalau terlupa, tengoklah jadual yang pertama yang telah saya kongsikan sebelum ini. Dekad dan tahun ialah 10 hubungannya. Okey, jadi 1 dekad 10 tahun. Jadi masukkan nilai 10 di sini. Okey, kemudian selepas tukar unit kita gabungkan. Apa maksud gabung? Gabung adalah tambah. Jadi maksudnya kita tambah. 10 tambah sifar tak ada beza lah. Jadi dapat 10 juga. Tolak dengan 3. 10 tambah sifar 10, tolak 3. 10 tolak 3 dapat 7. 47 tolak 9. Okey, dapat jawapan setakat ini ialah 38 dekad 7 tahun. Tapi ingat murid-murid, belum selesai lagi kerana kita ada nilai yang kedua, iaitu kita perlu tolak dengan 16 dekad 10 tahun. Ya, nilai yang kedua yang hendak ditolakkan. Jadi, tersambung pengiraan
Maksudnya blok ini akan jadi lebih panjang. Terus sambung dengan masukkan nilai yang kedua iaitu 16 dekad 10 tahun. Okey, jadi tengok keseluruhan nombor. Keseluruhan nombor kali ini adalah 7. 7 nak tolak dengan 10 tak boleh. Jadi guna kaedah yang sama, minta daripada unit sebelah, dekad. Dekad akan bertukar menjadi 37. Satu dekad pergi ke tahun. Guna kaedah yang sama bersamaan 10 tahun. Okey, murid-murid boleh tulis satu-satu macam ini. Jadi 10 tahun gabung membawa maksud tambah. 10 tambah 7. Okey, 10 tambah 7 dapat 17. Tolak dengan 10. Ataupun murid-murid boleh terus sahaja tulis seperti ini. Okey, dah minta daripada dekad. Dekad dah berkurang 1 menjadi 37. Satu dekad berpindah ke 10 tahun. Satu dekad berpindah ke blok tahun. Bergabung dengan 7, congak saja. 10 tahun campur dengan 7, congak saja, dia akan menjadi 17. Kan? 17 tolak dengan 10. Maksudnya, kira untuk unit dekad. Dekad sekarang adalah 37 tolak 16. Jadi jawapan akhir bagi soalan atau contoh kedua ini adalah 21 dekad 7 tahun. Jawapan yang kita peroleh tadi 21 dekad 7 tahun, kita tak perlu tukar apa-apa sebab kehendak jawapan juga ialah dalam dekad dan tahun. Kita bergerak ke situasi yang ketiga, iaitu nilai kecil sekali lagi tolak dengan nilai besar dan kita perlu tukar unit. Okey, jadi murid-murid perhatikan betul-betul bagaimana kaedah ini nak dilaksanakan. Alright. Soalannya sekarang ialah 50 abad 27 tahun tolak dengan 31 tahun. Tolak dengan 18 abad 6 tahun. Okey, macam mana penyelesaiannya? Jadi perhatikan betul-betul. Okey. Baik, bagi menyelesaikan soalan ketiga, kita sambung di sini. Kehendak jawapan adalah dalam tahun, jadi kita perlu tukar unit yang bukan tahun, iaitu abad. Jadi ada nilai untuk 50 abad. Ada nilai untuk 50 abad. Kita perlu tukar nilai 50 abad dan juga 18 abad ini. Seperti yang saya telah sediakan di sini. Nak ditukar kepada tahun. Okey. Pertukaran unit macam biasa murid-murid guna kaedah teknik tangan tu. Besar ke kecil atau kecil ke besar. Okey. Jadi sekarang dalam soalan ini kita nak tukar abad kepada tahun. Mana satu nilai yang besar? Pastinya abad adalah unit yang besar. Okay, unit yang besar adalah abad, jadi ini adalah unit yang besar. Okay, ini juga abad, ini adalah unit yang besar. Okay, kita buat sekaligus dua-dua sekali. Jadi besar pergi kepada kecil, iaitu tahun. Tahun adalah unit yang kecil. Jadi besar kepada kecil, operasi yang kita perlu gunakan adalah operasi darab. Menggunakan teknik tangan kita boleh ingat. Darab. Tapi nak perlu darab dengan berapa? Nilai 18 nak perlu darab dengan berapa? 50 nak darab dengan berapa? Jadi darab dengan hubungan. Di situ murid-murid perlu ingat hubungan antara abad dan tahun. Hubungannya ialah 100. Maka perlulah didarabkan dengan 100. Ini juga perlulah didarabkan dengan 100. Okey.
Saya rasa kita boleh congak sahaja untuk pengiraan ini ataupun kita gunakan kaedah ayat matematik kerana dia melibatkan pendaraban 100. Okey, jadi saya kirakan di sini 50 darab 100. Berapakah nilainya? Saya harap murid-murid masih ingat lagi, kaedahnya ialah mansuhkan sifar, dua sifar dimansuhkan. Letakkan titik perpuluhan asal. Ingat semua nombor ada titik perpuluhan. Termasuk nombor bulat. Kalau nombor bulat, titik perpuluhannya di belakang sekali. Jadi letakkan titik perpuluhan asal terlebih dahulu. Oleh kerana ada dua sifar, kita perlu buat dua lompatan. Ke kiri ataupun ke kanan. Okey, kita perlu gerakkan ke kanan. Kerana operasinya ialah operasi darab. Kalau bahagi, ke kiri. Okey, jadi kita gerak dua lompatan ke kanan. Dua lompatan ke kanan. Okey, jadi nak bagi kita nampak lebih jelas, kita letakkan sifar yang kecil bagi setiap lompatan. Jadi kita tulis nilai yang asal 50 dan oleh kerana dua lompatan ke kanan, ada dua sifar yang akan keluar. Jadi jawapannya adalah daripada 50 abad ini dah bertukar menjadi 5,000 tahun. Okey, gunakan kaedah yang sama untuk pertukaran unit 18 abad ini kepada tahun. Murid-murid, sekarang kita nak sambung. Selepas kita selesai menukar unit, kita perlulah gabungkan sebelum kita buat pengiraan. Gabungkan dengan nilai asal tadi. Okey, 50 abad kita telah tukarkan unit menjadi 5,000 tahun. Jadi kita nak gabungkan dengan 27 tahun. Jadi kita gunakan tambah. Okey, tambah dengan 27 tahun. Kita akan dapat jawapan yang ini. Saya rasa semua murid boleh congakkan saja. 5,000 tambah 27 dapat 5,027 tahun. Jadi yang kedua, 18 abad 6 tahun. Kita dah tukarkan unit 18 abad. Sudah menjadi 1,800. Tambahkan dengan 6 tahun. Iaitu unit asal yang ada kat sini. Tambahkan dengan 6. Jadi berapa jawapannya murid-murid? Mudah saja. Salin saja 18 sifar dan sa tu adalah 6. 1,806 tahun. Jadi menggunakan nilai ini barulah boleh murid-murid kira pengiraan yang dikendaki, iaitu pengiraan tolak. Sebab semua nilai telah ditukarkan mengikut kehendak soalan ataupun kehendak jawapan, iaitu tahun. Semua dah jadi unit tahun. Jadi buka blok tahun sahaja. Okey. Dan kita masukkan nilai satu persatu. Okey, sekarang masa untuk pengiraan, iaitu langkah yang terakhir. Tolak sahaja seperti biasa. 7 tolak 1 kita dapat 6. Okey, kemudian kita kira nilai untuk puluh. 2 tolak 3 tak boleh. Minta ni seperti biasalah. Tak dari sebelah. Dan 2 jadi 12. Okey, 12 tolak 3. Guna kaedah jari, maka dapat 9. 9 tolak tak ada apa-apa, dapatnya 9. 4 tolak tak ada apa-apa, 4. Okey, selepas kita selesai mengira tadi, dapatlah jawapannya 3,190 tahun. Okey, mengikut kehendak jawapan yang dikehendaki. Okey, sekali lagi secara sepintas lalu. Bagi contoh pertama, nilai besar tolak nilai kecil. Soalan 2 unit, jawapan juga 2 unit. Merupakan soalan yang mudah. Tolak sahaja seperti biasa.
dan mengikut blok. Bagi soalan contoh yang kedua, nilai kecil tolak nilai besar tetapi melibatkan 2 unit dalam soalannya melibatkan 2 unit dan juga jawapan juga dalam 2 unit. Boleh terus kita kira dalam bentuk blok. Cuma jika nombor kecil tolak nombor besar, kita perlulah minta daripada unit sebelah. Dan perlu berlaku pertukaran unit. Okey. Dan seterusnya, contoh ketiga yang paling mencabar sekali, iaitu nilai kecil tolak nilai besar dan ada pertukaran unit. Iaitu soalannya melibatkan 2 unit tapi jawapan nak 1 unit. Okey, memang ada sahaja kaedah-kaedah lain, tapi yang saya rasa sesuai adalah dengan cara menukarkan unit terlebih dahulu berpandu kepada jawapan yang dikehendaki. Jawapannya ialah tahun, jadi kita tukarkan unit yang berbeza kepada tahun. Kemudian kita pergi ke langkah menggabung, iaitu menambahkan nilai yang telah kita tukarkan unit tadi dan barulah kita boleh kira dan mendapat jawapan yang betul. Okey murid-murid, jadi saya harap murid-murid boleh faham pelajaran pada hari ini. Jadi saya harap semua boleh menjawab soalan yang saya akan kemukakan sebentar lagi. Okey, sila rujuk buku teks. Muka surat 150. Soalan yang saya nak murid-murid jawab ialah soalan A, soalan A, B, C, D, E dan F. Soalan A, B, C, D, E, F. Dan ingatan awal juga saya dah perhatikan soalan ini. Soalan F adalah soalan yang mencabar, yang paling mencabar. Jadi gunakan contoh yang telah saya terangkan tadi dan cuba olah daripada 3 contoh asas yang saya kongsikan tadi untuk menjawab soalan F. Selamat mencuba dan saya harap semua menjawab dan memberi respon kepada saya jika terdapat sebarang masalah menjawab soalan itu nanti. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.